Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat bertemu semula bagi sesi pembelajaran pada pagi ini. Apa khabar ya anak-anak tahun 6? Cikgu harap semua telah bersedia untuk pembelajaran hari ini. Untuk pengetahuan anak-anak semua, tajuk hari ini masih dalam tajuk nombor bulat dengan subtopik nombor perdana dalam lingkungan 100. Untuk pengetahuan anak-anak juga, nombor perdana ini adalah tajuk baru bagi kamu ya. Cikgu harap kamu lebih beri perhatian dan tumpuan di atas penerangan yang akan cikgu sampaikan seterusnya sebentar lagi. Jadi mari sama-sama kita lihat slide seterusnya. Baik anak-anak, kita teruskan dengan slide yang seterusnya berkaitan dengan ciri-ciri nombor perdana. Okey, di sini cikgu paparkan ada dua ciri-ciri nombor perdana, iaitu yang pertama, nombor bulat yang hanya boleh dibahagikan dengan dirinya sendiri dan nombor satu. Oleh itu, nombor perdana mempunyai hanya dua pembahagi, iaitu nombor itu sendiri dan nombor satu. Ciri yang kedua ialah nombor yang lebih daripada nombor satu. Okey, baik anak-anak semua, cikgu perjelaskan ciri yang pertama. Contohnya, kamu pilih sebarang nombor daripada nombor bulat ya. Okey, baik. Lihat apa nombor yang cikgu akan pilih di sini. Sekiranya kamu memilih nombor bulat sebagai nombor perdana iaitu nombor 4. Okey. Jadi kita lihat pada ciri-ciri yang dinyatakan di sini, nombor bulat yang hanya boleh dibahagikan dengan dirinya sendiri. Jadi nombor yang kamu pilih ialah nombor 4, kita bahagikan dengan nombor 4. Hasilnya 4 bahagi 4 ialah 1. Jadi nombor 4 boleh dibahagikan dengan dirinya sendiri. Seterusnya kita cuba nombor 4 juga ya. Kita bahagikan dengan 1. Pembahagi dia adalah 1. 4 bahagi 1 hasilnya ialah 4. Maka 4 boleh dibahagikan dengan 1. Jadi kedua-dua pembahagi 4 dan 1 ini boleh dibahagikan dengan nombor 4, maka boleh diterima sebagai nombor perdana. Sebelum itu, cuba kamu fikirkan, adakah nombor 4 hanya boleh dibahagi dengan nombor 4 dan 1 sahaja ataupun masih boleh dibahagikan dengan nombor selain daripada itu? Ya anak-anak, nombor 4 masih boleh dibahagikan dengan nombor 2. Okey, di sini cikgu tunjukkan nombor 4 boleh dibahagikan dengan nombor 2. Okey, 4 bahagi 2 hasilnya adalah 2. Jadi, nombor 4 masih boleh dibagi dengan 2, maka nombor 4 tidak bolehlah diterima sebagai nombor perdana. Disebabkan dia boleh dibahagikan dengan nombor selain daripada dirinya sendiri dan juga nombor 1. Oleh itu, nombor 4 tidak boleh diterima sebagai nombor perdana. Okey, cikgu pilih contoh yang seterusnya. Okay, cikgu padam dulu ya semuanya. Kita lihat contoh yang lain. Baik, kita pilih nombor 3. Nombor 3. Okey, sebentar ya. Baik, kita pilih, tulis nombor 3 di dalam ni. Baik, cikgu tulis semula.
nombor 3. Okey, nombor 3 kita cuba bahagikan dengan nombor 3. Okey, 3 bahagi 3 hasilnya adalah 1. Baik, seterusnya kita bahagikan pula nombor 3 masih menggunakan nombor 3. Ya, cikgu ulang semula tulis. Baik, kita gunakan nombor 3 dibahagikan dengan nombor 1. Okey, apakah hasilnya bila 3 dibahagikan dengan 1? Ya, 3 ya. 3 bahagi 1 adalah 3. Baik, cuba kamu fikirkan pula, adakah nombor 3 boleh dibahagikan selain daripada nombor 3 dan juga nombor 1? Adakah nombor 3 boleh dibahagikan dengan nombor 3 dan juga nombor 1 selain daripada itu? Adakah boleh? Ya, tidak ada ya. Maka nombor 3 kita boleh terima sebagai nombor perdana. Okey, seterusnya berdasarkan pada ciri-ciri yang kedua, iaitu nombor yang lebih daripada 1. Apakah nombor yang lebih daripada 1? Ya, nombor yang melebihi daripada 1 ialah nombor 2. Jadi, nombor perdana yang pertama kamu boleh pilih adalah nombor 2. Adakah nombor 2 ini memenuhi syarat ciri-ciri yang pertama, iaitu boleh bahagi dengan dirinya sendiri dan juga nombor 1? Baik, mari kita lihat. Adakah nombor 2 boleh dibahagikan dengan dirinya sendiri dan nombor 1 sahaja? Okey, kita cuba bahagikan nombor 2 dengan 2, iaitu dirinya sendiri. Ya, nombor 2 bahagi dengan 2 hasilnya adalah 1. Maka nombor 2 boleh bahagi dengan dirinya sendiri. Seterusnya kita cuba nombor 2 bahagi dengan nombor 1. Okey, nombor 2 bahagi 1 hasilnya adalah 2. Ya. Okey, jadi nombor 2 adalah nombor perdana. Sebelum itu, cuba kamu pastikan adakah nombor 2 boleh dibahagi selain daripada nombor 2 dan nombor 1. Adakah nombor 2 boleh dibahagi dengan nombor 2, nombor 1 dan nombor yang lain? Tidak ya, hanya boleh dibahagi dengan nombor dirinya sendiri dan juga nombor 1. Maka nombor 2 dan nombor 3 adalah boleh diterima sebagai nombor perdana. Jadi cikgu harap kamu boleh teruskan dan memilih nombor bulat yang selain daripada nombor 2 dan 3 dan seterusnya sehingga ke angka 100. Untuk tahun 6, kamu hanya perlu tahu nombor perdana dalam lingkungan 100 sahaja ya. Sehingga 100 sahaja. Sebenarnya nombor perdana ini banyak. Boleh melebihi daripada 100. Tetapi untuk tahun 6 hanya perlu tahu sehingga 100 sahaja. Jadi cikgu harap kamu jelas bagaimana nak menentukan nombor perdana berdasarkan ciri-ciri yang telah cikgu paparkan di sini.
hanya ada 2 ciri sahaja. Cikgu ulang semula. Yang pertama, nombor bulat yang kamu pilih perlulah nombor itu hanya boleh dibahagikan dengan dirinya sendiri, dan nombor 1 seperti yang cikgu tunjukkan di sini pengiraannya, iaitu contoh nombor 3 hanya boleh bahagi dengan dirinya sendiri, iaitu nombor 3, dan juga boleh dibahagikan dengan nombor 1. Nombor 3 tidak boleh dibahagikan dengan nombor yang lain daripada itu. Jadi nombor 3 boleh diterima sebagai nombor perdana. Begitu juga dengan ciri yang kedua menyatakan nombor yang lebih daripada 1, iaitu bermula dengan nombor 2 dan seterusnya hingga ke 100. Nombor 2 adalah juga nombor perdana. Seperti yang cikgu buktikan di sini, bila dibahagikan dengan dirinya sendiri dan juga nombor 1, dia boleh dibahagikan, tetapi tidak boleh dibahagikan selain daripada nombor pembahagi, dirinya sendiri dan juga nombor 1. Jadi cikgu harap kamu telah jelas ya penerangan cikgu ini. Kita teruskan dengan slide yang seterusnya. Baik anak-anak, berikut merupakan slide penerangan bagi sambungan ciri-ciri nombor perdana. Nombor perdana yang terkecil ialah nombor 2. Seperti yang cikgu maklumkan pada slide yang sebelum ini, nombor 2 adalah merupakan nombor perdana. Oleh itu, nombor perdana yang paling kecil dalam senarai lingkungan 100 bermula dengan nombor 2. Dan nombor 2 juga merupakan satu-satunya nombor genap yang merupakan nombor perdana. Bila kamu membuat pemilihan bagi nombor perdana dalam lingkungan 100 nanti, kamu akan dapati kesemuanya adalah nombor ganjil. Hanya nombor 2 sajalah yang merupakan nombor genap ya. Oleh itu, nombor 2 adalah satu-satunya nombor perdana yang merupakan nombor genap. Selain daripada itu adalah nombor ganjil. Seterusnya, kita tengok pada ciri kedua nombor perdana, iaitu nombor perdana adalah nombor yang melebihi daripada nombor 1. Maka nombor 1 adalah bukan nombor perdana. Jadi dalam senarai lingkungan 100, bila kamu buat pemilihan untuk nombor perdana, nombor 1 tidak diterima sebagai nombor perdana. Jadi cikgu nak kamu ambil perhatian dua nota ini ya. Sangat penting untuk kamu ambil perhatian supaya kamu mudah untuk membuat pemilihan nombor perdana bagi nombor-nombor bulat dalam lingkungan 100. Okey, kita teruskan dengan slide yang seterusnya. Okey anak-anak, di sini adalah merupakan latihan yang perlu kamu buat ya. Okey, yang pertama sekali cikgu nak kamu ambil buku teks tahun 6. Buku teks kamu ni cuba kamu lihat muka surat 6. Okey, di sini kamu perlu baca dan faham semula ya bagi nota tentang nombor perdana. Cikgu nak kamu baca dan faham, kemudian salin di buku latihan. Buku latihan matematik 1 kamu ya. Okey, cikgu harap kamu baca dengan teliti. Okey, seperti mana yang cikgu beri penerangan sebelum ini, pada slide yang sebelum ini. Di sini buku teks kamu juga ada memberi penjelasan tentang nombor perdana. Jadi cikgu harap kamu salin di buku teks ini, nota yang tercatat di sini ke dalam buku latihan kamu di matematik 1 ya. Kamu salin tajuk nombor perdana, kemudian ambil contoh penerangan di sini ya, bagaimana menentukan nombor perdana. Okey, dan juga ciri-ciri yang dipaparkan di sini juga ada menunjukkan bagaimana cara-cara untuk menentukan nombor perdana dan seterusnya ya. Sehingga selesai muka surat ini, salinlah di buku matematik matematik 1 ya, bagi buku latihan kamu matematik 1 yang telah kamu gunakan sebelum ini, bagi pembelajaran sebelum ini. Okey, baik, kita teruskan dengan latihan yang seterusnya. Okey anak-anak, di sini cikgu sediakan satu video ya untuk kamu lihat bagi kamu lebih jelas ya penerangan tentang nombor perdana. Okey, jadi cikgu harap kamu dapat menonton
video yang cikgu sediakan ini dari mula sehingga selesai. Okey, tonton dan faham ya apa yang telah cikgu sampaikan dan dapat dimanfaatkan untuk kamu membuat latihan selepas tontonan video ini. Baik, selamat menonton. Baik anak-anak, berikut merupakan nombor perdana dalam lingkungan 100 ya. Di sini cikgu telah senaraikan nombor perdana yang perlu kamu tahu dalam lingkungan 100. Bermula daripada nombor yang melebihi dari nombor 1, iaitu bermula dengan nombor 2 seperti yang cikgu tunjukkan di awal slide tadi ya. Bermula dengan nombor 2. Nombor 2 adalah nombor yang terkecil dalam senarai nombor perdana bagi nombor bulat dan juga merupakan nombor genap ya, satu-satunya nombor genap yang berada dalam senarai nombor perdana dan diikuti dengan nombor 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 dan 97. Okey, nah ini semua adalah merupakan nombor perdana yang berada dalam lingkungan 100 ya. Kalau kamu nampak di sini, nombor yang cikgu senaraikan ini adalah nombor yang hampir kesemuanya adalah nombor ganjil ya, nombor bulat yang merupakan nombor ganjil. Hanya nombor 2 sahaja yang merupakan nombor genap. Okey. Ini adalah dalam lingkungan 100 yang perlu kamu tahu. Semua jumlahnya ada 25 ya. Kalau kamu kira semuanya, bilangan nombor perdana ini yang cikgu senaraikan di sini ada 25 semuanya. Jadi kamu tak perlu hafal. Cuma kamu perlu faham bagaimana nak menentukan sama ada nombor ini adalah nombor perdana ke tidak, seperti yang cikgu tunjukkan cara pengiraannya di awal slide tadi ya. Cikgu harap kamu telah jelas dan dapat memilih nombor perdana dengan tepat. Okey, selepas ini cikgu harap kamu boleh teruskan dengan latihan yang telah cikgu sediakan pada slide yang seterusnya. Berikut merupakan latihan kamu bagi menentukan nombor perdana dalam senarai nombor dalam lingkungan 100. Okey, seperti yang kamu telah tahu bagaimana nak menentukan nombor perdana. Jadi cikgu harap kamu dapat memilih ya dalam senarai nombor dalam lingkungan 100 ini yang mana satu merupakan nombor perdana. Warnakan mana satu kotak-kotak nombor yang merupakan nombor perdana sahaja ya. Warnakan bagi kotak nombor yang merupakan nombor perdana sahaja. Bagi paparan ini cikgu nak kamu salin ya seperti di paparan ini ke dalam buku latihan matematik. Satu, kamu tuliskan nombor dari bermulanya nombor 1 hingga ke 100. Senaraikan keseluruhan nombor 1 hingga 100 di petak buku latihan matematik 1 kamu. Seterusnya, setelah selesai menulis nombor 1 hingga 100, cikgu nak kamu pilih di antara nombor-nombor ini yang mana satukah nombor perdana dan kamu seterusnya warnakan petak nombor tersebut. Ya, yang mana merupakan nombor perdana kamu warnakan. Okey, itu adalah latihan kamu bagi paparan ini. Tolong salin ke buku latihan matematik 1 kamu. Ya, bagi latihan yang pertama. Okey, seterusnya kita lihat slide yang seterusnya bagi latihan yang kedua. Baik anak-anak, kita masih menggunakan buku teks matematik ya. Okey, cikgu harap kamu masih bersedia dengan buku teks matematik. Okey, kali ini kamu selak ke muka surat 8. Di sini buku teks kamu juga sediakan latihan. Tengok pada tajuk latih diri di bawah. Latihan di sini cikgu nak kamu salin di buku latihan matematik 1 juga ya. Teruskan latihan yang kedua ini bawah tajuk latih diri ini nombor 1, nombor 2 dan nombor 3.
Okey, cikgu nak kamu selesaikan latihan di muka surat 8 ini ke buku latihan matematik 1 kamu. Salin dan jawab di buku latihan matematik 1. Okey, cikgu harap kamu dapat menjawab dengan baik. Seperti mana penerangan cikgu, kamu lihat semula bagaimana nak menentukan nombor perdana. Jadi, cikgu harap kamu dapat jawab dengan baik latihan ini. Selamat menjawab. Selesai sudah sesi pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan nombor perdana. Cikgu harap kamu telah jelas dan faham ya bagaimana nak memilih nombor perdana dalam senarai nombor bulat dari bermulanya nombor melebihi nombor 1 dalam lingkungan 100. Okey, jadi cikgu harap kamu dapat manfaatkan apa yang telah cikgu jelaskan ini untuk menjawab latihan yang cikgu telah sediakan sebentar tadi. Sekian dahulu, selamat belajar dan kita jumpa lagi pada sesi pembelajaran pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.